Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir bin Ahmad Nazari daripada Kumpulan 7. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk iaitu pengurusan integriti. Kumpulan kami telah memecahkan tajuk ini kepada 5 subtopik. Yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah kepentingan dan yang ketiga adalah faktor menjejaskan integriti dan yang keempat isu-isu dan yang terakhir adalah pengurusan integriti. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan konsep integriti. Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud pada sesuatu individu atau organisasi. Selain itu, integriti juga berkait rapat dengan etika bagi sesebuah organisasi. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembincangan ini kepada rakan saya yang lain. Baiklah, kita pergi kepada kepentingan integriti. Untuk kepentingan yang pertama adalah mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan juga salah guna kuasa. Jadi melalui dengan adanya integriti, maka gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa akan dapat dibendung. Okey, seterusnya saya akan sambung bagi kepentingan pengurusan integriti. Antaranya ialah meningkatkan kesikapan dalam sektor perkhidmatan awam dan meningkatkan tadbir urus serta etika pengurusan integriti. Baiklah, faktor yang pertama yang menjejaskan integriti seseorang individu adalah disebabkan oleh kelemahan individu. Kelemahan individu ni berpunca daripada tekanan hidup. Sebagaimana yang kita ketahui, dunia sekarang ni semakin mencabar dan ini memberi tekanan kepada setiap individu masyarakat. Namun, ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan kepada seseorang untuk menjejaskan integriti dalam diri mereka dengan cara mengambil rasuah. Faktor yang kedua adalah disebabkan oleh sistem dan prosedur. Setiap organisasi mempunyai sistem dan prosedur yang tersendiri bagi melancarkan urusan pentadbiran organisasi tersebut. Namun sekiranya terdapat kelemahan dalam menguruskan sistem dan prosedur tersebut, ini boleh menjejaskan integriti organisasi tersebut. Sebagai contoh, apabila sesebuah organisasi itu kurang tulus dalam menguruskan urusan-urusan yang melibatkan perkhidmatan ataupun kepentingan awam seperti urusan tender. Ini boleh menyebabkan tender tersebut diperoleh kepada pihak-pihak yang tidak berkelayakan. Faktor yang ketiga menjejaskan integriti seseorang individu itu adalah struktur dan institusi. Kalau kita tengok dalam konteks di sekolah, biasanya berlaku dalam kalangan pentadbir atau pegawai sekolah yang menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sebagai contoh, mereka menerima habuan atau hadiah daripada syarikat buku untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian, syarikat buku itu dijadikan sebagai pembekal untuk sekolah. Itu merupakan salah satu sikap yang tidak baiklah yang menjejaskan integriti dalam institusi sekolah itu sendiri. Sementara faktor yang keempat ialah kepimpinan. Kalau kita tahu, kepimpinan ini sangat penting dalam mencorakkan budaya organisasi. Namun jika pemimpin itu sendiri tidak menunjukkan teladan yang baik kepada pekerja-pekerjanya, akan menjejaskan integriti mereka. Sebagai contoh, pentadbir yang hadir lewat ke sekolah, ini menunjukkan sikap yang tidak baik. Jadi mungkin pandangan pekerja-pekerja bawahan mereka ni akan menjejaskan integriti pentadbir itu sendiri. Yang seterusnya adalah budaya. Bagaimana ia dapat menjejaskan integriti? Yang pertama, kerana ia adalah amalan dari dulu lagi dan juga sejak kecil lagi, di mana ia dapat menjejaskan ataupun menghilangkan integriti seseorang. Dari skop konteks guru, ia dapat mempengaruhi individu dari segi pembentukan nilai dan juga tingkah laku seseorang. Contohnya, budaya ataupun amalan pegangan yang tidak mengambil peduli akan kebajikan murid. Contoh, dia akan lepas tangan kerana dia menganggap guru-guru lain boleh menyelesaikan masalah tersebut. Faktor yang terakhir adalah lemahnya penghayatan agama. Mereka biasanya kurang didikan agama dan dikaitkan dengan kurangnya penghayatan ataupun pengamalan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Contoh, dari segi konteks guru, biasanya guru tiada ilmu agama ataupun kurangnya pengetahuan dari segi ilmu agama ini biasanya tidak dapat memberi sumbangan dalam satu organisasi, dan juga biasanya ada pun dia tidak mengikut hukum agama yang berlandaskan Islam.
Isu-isu integriti antaranya penyelewengan, salah guna kuasa dan juga rasuah. Salah guna kuasa adalah menggunakan kedudukan atau jawatan rasmi untuk kepentingan diri. Contohnya seperti membuat keputusan atau apa-apa tindakan untuk diri sendiri, saudara atau sekutu yang mempunyai kepentingan. Seterusnya rasuah. Rasuah adalah penerimaan atau pemberian sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Baiklah, saya Nur Juliana. Saya akan sambung kepada isu-isu yang timbul dalam pengurusan integriti, iaitu yang ketiga ialah salah laku, iaitu yang mana pegawai ini melakukan kesalahan yang boleh menjejaskan integriti seseorang. Contohnya seperti penyelewengan harta ataupun merompak ataupun mencuri ataupun salah laku seperti menipu dan sebagainya. Yang kedua adalah kerana birokrasi, di mana kerana birokrasi ini ialah melibatkan pihak kerajaan ataupun agensi kerajaan yang mana tugasan yang diberikan kepada pegawai tersebut mestilah melalui pelbagai tata cara dan tata cara yang peringkat, yang mana tugasan tersebut mesti adanya peraturan ataupun formaliti yang mana menyukarkan ataupun menyusahkan pegawai tersebut untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Seterusnya kita bergerak kepada poin yang terakhir, iaitu pengurusan integriti. Iaitu kita perlu menghalang, menghukum dan mengawal pencabulan integriti seniors. Yang kedua, memberi sokongan kepada pekerja yang berhadapan dengan masalah integriti. Maksudnya, pekerja yang integriti itu kita bagi nasihat kepada orang supaya terus berintegriti dalam menjalankan kerja. Yang ketiga, menunaikan janji wak tetap. Bermaksud, bila kita berjanji atau bila kita berkata-kata sesuatu, kita mestilah menepati sesuatu janji tersebut. Jangan hanya bersembang kosong ataupun hanya berjanji dan tak ditepati. Yang keempat, kod etika kerja dibincang bersama dan diamalkan dalam kehidupan bekerja. Maksudnya kita haruslah mengamalkan etika-etika kerja yang sudah dibincangkan tu di dalam alam pekerjaan, di dalam tempat kerja dan juga komuniti kerja kita tersebut. Ini sahaja untuk pengurusan integriti.